A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, nikmat, izin, inayahnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini, dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kesempatan, kita masih lagi diberikan kenikmatan, kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini agar kita akan selamat untuk kita ini menuju ke dalam alam kubur nanti, insya-Allah. Sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini di dalam tempat ataupun di dalam masjid yang mulia ini, insya-Allah, agar kita akan selamat untuk kita ini menuju ke dalam alam padang mahsyar, untuk kita ini menuju ke dalam alam yaumul mizan, hari pertimbangan. Nak ditimbang dosa, nak ditimbangnya pahala kita, dan moga-moga insya-Allah sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini bersempena dengan 24 Safar pada hari ini, insya-Allah, agar kita akan selamat untuk kita ini melintasi titian sirat, untuk kita masuk ke dalam syurga Allah, duduk kita bersama dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan dan Allah sekalian, insya-Allah kita cuba menyambung pengajian kita dalam kitab Rahiqul Mahtum, titisan yang terakhir dari sirahnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah pun masuk dalam muka surat yang ke berapa? 69. Dalam muka surat yang ke-69 dalam perenggan yang ketiga, burung ababil. Baik, sebelum daripada itu, sebelum terlupa, mari sama-sama kita menasyidkan Asmaul Husna. Ha? Betul? Oh, ingat lupa ni. Saja nak test. Perempuan ingat ke tak ingat? Tak, sebenarnya memang lupa. InsyaAllah kita menasyidkan Asmaul Husna, insyaAllah, agar mudah-mudahan Allah akan memberikan keberkatan untuk dipermudahkan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Bismillah. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السامي البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرحيم المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المبصر المبدع المعين المحيي المميت
الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المحسن الجامع غني مغني مانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون عن ذكر غافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 69 dalam perenggan yang kedua setiap kali. Betul ya? Yang ketiga, burung ababil. Burung ababil adalah seperti burung katatif ataupun dalam bahasa Melayunya seperti mana burung layang-layang dan juga burung balsan. Tuan-tuan puan-puan, maksudnya apa? Tak besar burung tu, kecil. Kalau kita tengok burung layang-layang hari ni kecil, halus, kurus je. Dan inilah burung yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa 3 biji batu. Seekor daripada burung, setiap seekor membawa 3 biji batu. Batu yang pertama di paruhnya, batu yang kedua di kaki kanannya, batu yang ketiga di kaki kirinya. Dan batu-batu itu terbentuk seperti kacang putih pada hari ini. Apabila ia mengenai tubuh seseorang, akan mengakibatkan tubuh orang itu terputus dan akhirnya mati. Soalan, kena orang, orang mati. Kena orang, terputus badannya. Soalannya ialah, macam mana burung tu bawa batu tu? Tak terputus ke paruh dia, tak terputus ke kaki dia. Maka inilah hebatnya kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Burung yang bawa batu itu tidak terjejas, tidak tercedera, sikit pun tak luka. Tapi orang yang kena, maka orang tu mati, orang tu cedera, orang tu terputus badannya. Maka inilah hebatnya kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tak terjangkau dalam pemikiran kita. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan puan-puan, Islam ni perkara yang kadang-kadang susah nak dipikir. Soal syurga susah nak fikir. Macam mana rupa syurga contoh, susah nak fikir. Tak reti kita nak fikir macam mana. Macam mana rupa neraka contoh, tak reti kita nak fikir macam mana. Kita ngaji pula dalam bab yang lain, Nabi Isa boleh bercakap semasa bayi, semasa baby. Tak terfikir kita macam mana. Air keluar daripada tangan-tangan Nabi Rasulullah ataupun jari-jari Nabi Rasulullah. Tak terfikir kita macam mana. Maka inilah semua daripada kudrahnya Allah. Hebatnya kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah keimanan ini, kalau kita rujuk balik dalam soal sektor rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada kiamat. Dalam 6 perkara ni, satu sahaja yang nampak di mata. Apa dia? Kitab. Betul?
Allah tak nampak, malaikat tak nampak, Nabi pun tak ada jumpa kita. Maka inilah yang katanya keimanan. Bila mana sebut keimanan, perkara yang ghaibiyat, perkara yang ghaib yang kita tak nampak. Bila kita tak nampak, kita masih lagi beriman, kita masih lagi percaya, maka inilah yang Nabi gelarkan kepada Abu Bakar sebagai gelarannya As-Siddiq, orang yang membenarkan. Tengok balik macam mana Abu Bakar boleh dapat gelaran As-Siddiq selepas daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Nabi Isra' daripada Mekah, kemudian Nabi pergi ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi naik, Nabi Mi'raj ke langit. Langit yang ketujuh, berjumpa dengan Allah. Hari ni pun kalau orang cerita, kita pun tak kurang percaya. Kalau orang cerita, semalam saya maghrib dekat England. Isyak semalam saya dekat Amerika. Tuan-tuan percaya tak agak-agak? Minggu depan jangan panggil ustaz ni. Bohong kuat. Nah, orang tak percaya pun. Tetapi dalam hari Isra' Mi'raj, baliknya Nabi Rasulullah, Nabi bercerita dengan para sahabat, orang pertama yang membenarkan Nabi, "Saddaqta ya Rasulullah, kamu benar wahai Rasulullah," ialah Abu Bakar. Sebab tu dia mendapat gelaran As-Siddiq, orang yang membenarkan, tukang kata benar. Bahasa kita hari ini, orang yang percaya dengan penjelasan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi patah balik pada burung ababil ataupun burung katatif ni tadi, kena orang batu, orang mati, orang putus tangannya, orang cedera. Dia bawa elok aja. Dia letak di mulut dia elok, dia letak di kaki dia pun elok. Apa luka pun tak ada. Maka inilah kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Baca lagi. Mereka yang tidak terkena batu, melarikan diri, berasak-asakkan antara satu sama lain, sehingga terjatuh di merata tempat dan mati bergelimpangan di segenap simpang. Allah mengutuskan penyakit kepada Abraha yang menyebabkan jarinya berguguran. Sampai di Sana'a, dia kelihatan sangat lemah. Jantungnya terburai dari dadanya. Kemudian dia pun mati. Tuan-tuan, perempuan, nak katanya apa? Allah bagi dia izin hidup lama sikit. Sampai dia sempat balik ke Sana'a, sampai ke Yaman. Jauh tu. Daripada Mekah nak ke Yaman, naik kapal terbang lebih kurang 2 jam lebih. Jadi bayanglah dia naik gajah, dia balik naik gajah, naik kuda ke naik unta ke jalan kaki ke, agak-agak berapa minggu nak sampai. Macam mana terseksanya dia. Dan inilah cara Allah nak tunjuk pada orang Yaman, ni raja kamu hari tu yang belagak sangat. Ni orang yang nak lawan kuasa Allah, ni orang yang nak runtuhkan Kaabah. Hari ni mati. Hari ni diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala, jarinya putus, jantungnya terburai, perutnya terburai, dadanya terburai. Tuan-tuan, siapa punya kuasa? Allah. Siapa yang jadikan macam itu? Allah. Sebab tu kita ni jangan lawan kuasa Allah. Bila Allah kata semayang, semayang je. Bila Allah kata puasa, puasa. Bila Allah kata buat benda tu, buat benda tu. Bila Allah kata buat begini, buat begini. Jangan kita persoal kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita risau nanti kita juga akan dikenakan seksaan, bukan sahaja di padang mahsyar, bukan sahaja di dalam api neraka Allah, tetapi dalam dunia lagi, seperti mana Abraha. Baik, sambung. Sebelum itu, orang Quraisy melarikan diri ke merata lorong dan denai di sekitar Mekah, dan mereka berlindung di atas bukit kerana bimbangkan keselamatan diri dari serangan Habsyah. Apabila melihat apa yang menimpa tentera Mekah, mereka pun kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan yang sejahtera. Peristiwa ini berlaku pada bulan Muharram, yakni 50 atau 55 hari, atau dalam kitab lain menyebut 40 hari. Wallahu ta'ala a'lam. Perempuan jangan gaduh bab ni. 50 ke 55? Gaduh. 55 ke 40? Gaduh. Jangan. Sebab ini perkara yang tidak melibatkan akidah. 50 pun tak apa, 55 pun ada hujahnya.
40 pun ada dalilnya. Maka kita ambil sahaja perkara yang telah pun berlaku. Baik. Dalam pendapat terbanyak sebelum kelahiran Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bersamaan dengan penghujung bulan Februari atau awal bulan Mac tahun 571 Masihi. Kita ni beza banyak dengan tahun Masihi. Tahun Masihi hari ni 2022. Tahun Hijrah 1444. Lari banyak tu. Lebih kurang 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. 800 tahun lebih kurang. 700 lebih-lebih sikit. Mana? Tak. Kenapa begitu? Cara kiranya berbeza. Cara kira tahun itu berbeza. Macam mana cara tahun kira dalam tahun Islam ini? Tahun Islam ini dikira daripada permulaan hijrah. Nabi hijrah, tuan-tuan, hijrahnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dikira tahun yang satu. Tahun pertama. Tahun ni bukan dikira oleh Nabi, tidak. Bukan dibuat oleh Nabi, tidak. Tetapi dilaksanakan pada zaman Umar bin Al-Khattab. Zaman Umar lah mula-mula bincang dengan para sahabat yang masih hidup ketika itu. Sahabat-sahabat yang muktabar, macam mana kita nak kira? Nak beza dengan Masihi, nak beza dengan orang-orang agama lain. Agama Kristian, agama Yahudi ada tahunnya. Maka Islam pun kena ada tahunnya. Nak kira macam mana? Maka bincang, sahabat ni cadang begini, sahabat tu cadang begitu. Maka akhirnya sepakat di kalangan para alim-alim sahabat itu, di kalangan sahabat muktabar itu, dikira daripada tahun mula-mula hijrah. Nabi pergi hijrah, tahun tu tahun 1. Tahun depannya tu tahun 2. Tahun depannya tahun 3. Sampailah kita sekarang. Adapun kiraan Masihi ini, wallahu ta'ala alam, ada pandangan menyatakan bahawa diambil daripada tahun lahirnya Nabi Isa. Wallahu ta'ala alam. Ada pandangan menyatakan bahawa diambil daripada kerasulan Nabi Isa. Pun wallahu ta'ala alam. Cumanya kita berbeza. Kita kena ingat, tuan-tuan, puan-puan, bulan hijrah. Kena ingat bulan Qamariyah. Sebab nak kira akil baligh ialah daripada bulan ataupun tahun Qamariyah. Dia tak kira daripada tahun Masihi. Umur kita ni pun, kalau ikut bulan Qamariyah, tahun hijrah, lain. Cuba tuan-tuan perempuan kira balik. Kira balik dulu beranak tahun bila? Ikut tahun Masihi lah. Nak tahu hijrah, payah perempuan ya. Kemudian perempuan kira balik tahun hijrah. Tahun hijrah ni beza dia apa? Tak. Hijrah ni dia tidak ada perbezaan bulan. Macam bulan kita hari ni, bulan Februari contoh, berapa? 28 ataupun 29. 30 tak ada langsung, 31 tak ada langsung. Saya ada seorang kawan, ustaz, dia beranak 29. Jadi tarikh lahir dia disambut 4 tahun sekali. Tahun depan tak ada tarikh lahir, tak ada birthday. Tahun depan pun tak ada birthday. 4 tahun akan datang baru ada birthday 29. Ini tahun Masih. Tapi tahun Islam, kalau siapa perasan, hanya 1 bulan sahaja yang berbeza. Bulan apa agak-agak? Hari tak ada. Mesti sama ada 29 ataupun 30. Sebab tu bila kata raya terkejut, tak terkejut sebenarnya. Sebab memang kiraannya begitu. Sama ada 29 ataupun 30. Ke kita raya, kita puasa pun 28? Ya, dia 29. Dia memang kiraan Islam memang begitu. Cuba tengok bulan lain. Syawal berapa Syawal? 30. Zulkaidah berapa? 30. Muharram berapa? 30. Semua 30. Jadi ada perbezaan 30 kali dengan 11. Jadi berapa? Cikgu macam-macam? 3.
Lemak sikit ni. 030330. Betul? Betul? Kalau kira macam tu tahulah. Congak tak pandai. 330. Dalam tahun Masihi berapa? 365. Apa beza tu? 365 beza lebih kurang 35 hari. Maksudnya kalau kiraan betul-betul, kita ni kurang 35 hari setiap tahun. Sebab tu saya kata kalau umur Masihi 40 boleh jadi kalau kiraan hijrah 41 atau 42 dah. Jadi perempuan ni kalau dah 60 boleh jadi sebenarnya dah 62. Buatlah kiraan sendiri. Nah, masing-masing punya kiraan. Tengok balik dulu lahir tahun bila, tahun berapa. Maksudnya sebab Islam memang tak berubah. 30 tetap. Bezanya ialah pada bulan Ramadan saja. Itu pun tikah sehari saja. Ataupun sehari lah kan. 29 ataupun 30. Sehari sahaja. Maka inilah tuan-tuan puan-puan, saya cek dah tarikh lahir saya. Kemudian saya cek tahun lahir saya dulu. Rupanya saya beranak bulan Syawal. Tahu rupanya bulan Syawal. Boleh cek nanti kita belajar nanti insya-Allah. Kita boleh cek. Saya beranak bulan Syawal. Kalau ikut umur hari ni puan-puan, kalau ikut umur Masihi kurang 2 tahun. Maksudnya hampir setahun setengah ataupun hampir dekat-dekat 2 tahun dah. Jadi kalau umur hari ni 30, contoh. Saya tak percaya ya. Kalau umur hari ni 30, umur Qamariahnya sudah 32. Itu maksud dia. Jadi kalau perempuan ni dah 60, boleh jadi 62. Kalau tuan-tuan dah 61, boleh jadi 63. Jadi umur Nabi berapa? 63. Subsidi lah kalau kita lebih sikit daripada umurnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambung membahasnya. Jadi itu persoalan dia. Ya. Baik. Tuan-tuan, soalan. Awal soalan kita hari ni. Saya tak buka soalan ni. Subhanallah. Nanti kita buka soalan insya-Allah. Tapi kalau buka soalan ni berduru pula. Kita hadkanlah 1-2 soalan dalam satu pengajian ni. Nanti minggu depan tanya lagi. Tuan-tuan, soalan cantik. Kalau tengok Abraha ni orang daripada Habsyah. Tapi tengok-tengok dia daripada Yaman. Baik, tuan-tuan, sebenarnya kita dah ada dalam pengajian yang lepas, muka surat berapa saya tak ingat. Abraha ialah seorang panglima perang. Panglima perang yang mana datang daripada Habsyah dan dia menetap di Yaman bila mana habis perang. Dan selepas daripada habis perang, dia guling kuasa. Itu cerita dia, Ji. Dia guling kuasa raja sedia ada dan lantik diri dia sebagai raja. Dia asal bukan raja. Habsyah ni bukan, minta maaf, Abraha ni dia bukan raja. Dia seorang tentera. Dia seorang panglima ataupun seorang general perang. Dan akhirnya menetap di Yaman setelah habis peperangan dan dia guling kuasa dan dia lantik diri dia sebagai raja. Dan inilah yang berlaku sampai hari ni. Sampai hari ni. Tengok negara-negara lain pun macam itu. Maksudnya, tengok di negara Arab pun masih berlaku sampai sekarang. Di Sudan, tuan-tuan ni, masih berlaku. Sampai sekarang masih bertelagah, masih berperang. Belum aman sampai sekarang. Kena pula banjir besar. Maksudnya, Allahu Rabbi habis dalam telagah. Kemudian banjir pula. Maksudnya, dan inilah kan, maksudnya kita ni kena bersatu hati dalam kita nak melaksanakan titah perintah hukum, hakam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalan yang cantik. Sambung. Dan ya. Kemudian tuan-tuan, peristiwa ini berlaku 50 hari atau 55 hari dan menurut pandangan para alim-alim ulama, mereka ini berpandangan bulan Februari ataupun bulan Mac kalau ikut kiraan Masihinya. Tetapi tuan-tuan puan-puan, kalau ikut kiraan lagi pada Qamariah, maksudnya kalau 50 hari Nabi lahir bulan apa? Rabiul Awal. 50 hari lebih kurang sebulan lebih.
Sebulan setengah, lebih kurang lah. Sebulan 20 hari. Sebelum Rabiul Awal, ke belakang. Dah tak ingat. Dia kalau ke depan ingat ni. Dia dua je ingat ni, ke depan ataupun menyanyi. Menyanyi insya-Allah ingat. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Dah sebut dah tadi tu. Safar ni lah bulannya. Inilah bulannya. Baik. Jadi lebih kuranglah lebih kurang peristiwa ini berlaku pada bulan Safar. Kebetulan pula kita hari ini duduk dalam bulan Safar. Maka inilah bulan dia yang berlaku peristiwa bergajah ataupun tentera bergajah ataupun peristiwa burung ababil ataupun burung katatif. Puan-puannya, taib, sambung. Peristiwa ini adalah sebagai kelebihan awal yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabi-nabinya dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dilihat kisah Baitul Maqdis, didapati bahawa orang musyrikin yang merupakan seteru Allah telah berjaya menguasai kiblat ini, sedangkan penduduk Baitul Maqdis ketika itu ialah orang Muslim, sebagaimana yang terjadi kepada Buhtanasar tahun 587 sebelum Masihi dan kepada tentera Rom pada tahun 70 Masihi. Akan tetapi Kaabah tidak dapat dikuasai oleh Nasrani, sedangkan mereka adalah orang Islam pada masa itu, padahal penduduknya ialah orang-orang musyrikin. Tuan-tuan, inilah antara mukjizat Nabi Rasulullah. Nabi, kalau kita tengok, lahirnya di Mekah. Tetapi Mekah tidak dapat dikuasai oleh orang-orang Rom ketika itu. Abraha pun tak dapat, Rom pun tak dapat, Parsi pun tak dapat. Berbanding dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, tempat duduknya, tempat kiamnya, tempat tinggalnya Nabi Allah Isa. Kalau tengok Baitul Maqdis ni habis dah. Tamadun-tamadun lain dapat kuasai Baitul Maqdis. Dah tuan-tuan puan-puan tengok cerita, apa nama cerita tu ya? Cerita yang perang-perang yang merebut Baitul Maqdis tu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak ingat saya, cerita orang putih. Dia bagusnya orang putih ni. Dia buat filem tentang sejarah kita. Tentang Baitul Maqdis, peperangan di Karak, Jordan, namanya. Salahuddin Al-Ayubi, namanya. Saladin ya. Nama tajuk filem yang saya tak ingat. Tak apalah, namanya. Orang kita ada buat tak cerita kisah sejarah apa itu? Tak ada. Mak kilau tu baru sangat. Orang kita buat cerita cinta, mak ayah larang kahwin, kemudian lari, kahwin lari, kemudian patah balik, rumah besar, kolam renang, kereta besar. Pasal tak? Itulah cerita orang kita. Tidak mendidik langsung. Mak kilau ni lah baru. Maksudnya, harap-harap ke depan tu insya-Allah ada pula cerita-cerita yang ikut sejarahnya. Tuan-tuan puan-puan, maksudnya apa? Maknanya kita nak cerita bagaimana hebatnya mukjizat Nabi Rasulullah, yang mana ketika itu orang nak serang Kaabah, orang nak serang Mekah tak dapat. Tapi kalau tengok tempat-tempat lain, contohnya Nabi Musa. Nabi Musa di mana? Di Mesir. Siapa yang kuasai Mesir? Firaun contoh. Orang yang lawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa sendiri yang kita sebut tadi, umpamanya orang yang lawan kuasa ataupun yang perintah ketika itu orang yang lawan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ashabul Kahfi. Kenapa Ashabul Kahfi ni berhijrah? Lari daripada kampung halaman sebab nak pertahankan akidah. Dia ada 7 orang dalam Quran kata, ataupun 8 orang, ataupun 9 orang. Orang tak alam, kita tak tahu. Cuma, perempuan perasan tak? Dalam surah Al-Kahfi tu, ada cerita wakal lebuhum. Anjingnya. Anjingnya itu dalam kitab sejarah, dalam kitab sirah, menyatakan bahawa namanya ialah Kitmir. Wallahu ta'ala alam. Nama anjing tu ialah Kitmir. Kitmir ni pun, perempuan, berhijrah juga. Lari juga. Dia ikut orang-orang yang beriman.
Tak nak duduk dalam tempat di negara, di negeri yang orang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Perempuan orang putih buat cerita tentang Ashabul Kahfi. Saya tengok cerita ni bersidi-sidi, bersiri-siri, banyak. Maknanya berepisod-episod. Bukan drama Melayu jadi episod-episod, bersambung tujuhnya. Kat pukul 7 tu bersambung boleh. Maknanya salah seorang daripada yang ikut Ashabul Kahfi ini, wallahu ta'ala alam, salah seorangnya ialah menantu kepada Raja Rom ketika itu. Maksudnya apa? Dia ini menantu raja. Isterinya bernama Helen. Maksudnya Helen ni anak raja. Helen ini pun ada riwayat menyatakan bahawa dia juga beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tengoklah pada namanya. Namanya memang tak nampak macam Islam, Helen kan. Macam kita lah Syarifah Sherry. Nak Fatimah Fatty. Minta maaf lah ya. Kalau ada. Minta maaf banyak-banyak. Ya. Tak. Maksudnya apa tuan-tuan ya? Helen ni anak raja. Tapi dia beriman. Dia kahwin pula dengan orang beriman ketika itu. Kalau benarlah nama dia Helen, kalau betul lah cerita ini, tuan-tuan, riwayat ini, maka kita menyaksikan bahawa orang-orang pemuda-pemuda ataupun orang-orang Ashabul Kahfi ini, mereka ini berhijrah, mereka ni melarikan diri sebab nak pertahankan akidah. Tak nak duduk di tempat tu sebab nanti nak puasa susah, nak semayang tak boleh, nanti kena tangkap, nanti kena seksa. Sebab tu hijrah, sebab nak jaga akidah. Tengok balik sunnah Nabi Rasulullah. Kenapa Nabi berhijrah? Nabi berhijrah, tengok mula-mula sekali Nabi sampai di mana? Sebelum sampai masuk kota Madinah, Nabi sampai di mana? Perempuan, tuan-tuan? Nabi sampai di satu tempat namanya ialah Quba. Pasal tak? Yang kita pergi Masjid Quba tu kan? Masjidnya ialah Quba. Berapa hari Nabi duduk di sini? Nabi duduk di sini selama 3 hari. Perempuan, selama 3 hari. Dan Nabi bina satu masjid yang namanya Masjid Quba. Cuba tengok di Mekah. Berapa lama Nabi berdakwah di Mekah? 13 tahun. Ada bina masjid? Tak dapat. Dapat bina masjid? Tak dibagi. Masjid Haram tu, Kaabah tu memang asal ada zaman Nabi Allah Ibrahim, zaman Nabi Allah Ismail. Tapi nak cerita bahawa kenapa Nabi hijrah? Sebab nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, nak melaksanakan hukum-hukum perundangan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah boleh bina masjid, barulah boleh semayang jemaah ramai-ramai, barulah boleh puasa, barulah boleh buat piagam Madinah ataupun undang-undang kota Madinah. Maka inilah yang kita katakan sebab hijrah tu rupanya ada hikmah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu tuan-tuan, puan-puan, kita faham bahawa sejarah ini ialah kadang-kadang arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang ada hikmahnya. Bukan kata kadang-kadang lah, semestinya ada hikmahnya. Mesti ada hikmah, mesti ada perkara yang baik selain daripada peristiwa yang kita belajar. Nabi hijrah begini, siapa yang dengan Nabi Abu Bakar berhenti sekejap berehat di gua, kemudian teruskan perjalanan, malam jalan, siang berehat, itu cerita. Tapi kenapa Nabi hijrah? Ialah untuk pertahankan akidah, untuk pertahankan hukum hakam perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sama macam pemuda Ashabul Kahfi. Wallahu taala alam. Tak, sambung lagi umpamanya. Mana ke tadi? Peristiwa ini dengan mudah tersebar ke sebahagian besar kawasan yang bertamadun. Ini kerana orang Habsyah mempunyai hubungan yang erat dengan kerajaan Rom, sedangkan kerajaan Parsi pula sentiasa mengintip untuk mengetahui perihal Habsyah. Mereka sentiasa merisik untuk mengetahui apa yang terjadi kepada Rom dan sekutunya. Oleh kerana itu, apabila mendengar peristiwa itu, dengan segera Parsi mengambil tindakan menyerang Yaman. Tuan-tuan, raja dah mati. Yaman, rajanya dah mati tadi. Habis jari putih, habis perut hancur, habis jantung yang terburai. Ya? Jadi diambil kesempatan oleh Parsi. Parsi pun serang. Sebab apa? Sebab Yaman ini negara yang subur, negara yang makmur.
Perempuan nak nampak suburnya Yaman, tengok balik cerita ke belakang lagi. Cerita Nabi Allah Sulaiman dengan Ratu Balqis. Ratu Balqis itu duduknya di mana? Empangannya nama apa? Empangan Ma'arib. Empangan Ma'arib ni di mana? Di Yaman. Perempuan cuba bayang ya, empangan Hulu Kinta kita ni pun cenderuh lah contohnya. Hulu Kinta, cenderuh lagi apa ya empangan kita ni? Temengoh umpamanya. Bila musim kemarau, airnya makin lama makin cetek, kering. Sedangkan kita ni hujan. Kita ni lembap. Kita ni panas. Di negara Arab, panas je semedang. Hujan jarang-jarang berlaku. Tapi Yaman boleh bina sebuah empangan yang namanya empangan Ma'arib. Bayang padang pasir, gurun Sahara, kering kontang, tiba-tiba boleh bina empangan. Tu kata cerdiknya orang Arab. Dia boleh tadah air walaupun tengah padang pasir. Tu hebat Arab. Yang hebat Arab, cerdik Arab kita ambil. Yang kurang cerdik tu kita tolak lah. Maksudnya yang bergaduh, yang berperang tu kita tolak. Yang cerdik ni kita ambil. Yang baik-baik ni kita ambil. Baik, sambung. Dan dua kuasa besar itu ketika itu perempuan yang bertamadun. Antaranya ialah Parsi dan juga Rom. Dan peristiwa ini menarik perhatian dunia akan betapa mulianya Baitullah. Mulianya rumah Allah. Ia merupakan tempat yang dipilih Allah untuk disucikan. Seorang daripada penduduknya dipilih menjadi Nabi. Ini merupakan tafsiran bagi hikmah Allah yang terselindung. Yakni bagaimana Allah membantu orang musyrikin menghadapi golongan Al-Iman, yakni Abrahah dan juga tenteranya melalui cara yang mengatasi sebab musabab. Perempuan dulu, kalau tengok balik sejarah daripada orang-orang Habsyah, kan ke mereka ni asal keturunan Raja Najasyi. Raja Najasyi ni kan ke beriman pada Allah Ta'ala. Ni cerita yang ke depan sikit. Najasyi ni cerita ke depan, zaman Nabi Rasulullah. Kenapa Najasyi beriman? Maksudnya tuan-tuan, perempuan, di Habsyah itu pernah ada orang beriman. Mereka mengikut ajaran Nabi Allah Isa, mengikut ajaran kitabnya Injil. Tetapi perempuan, ada yang beriman, ada tak beriman. Macam kita lah sekarang. Sebenarnya, tuan-tuan ingat, di Arab tu beriman semua ke? Tak. Ada yang agamanya Kristian, ada yang agamanya Yahudi. Pengalaman saya ke Mesir, namanya saya bukan belajar di Mesir, saya belajar di Sudan. Tapi pengalaman ke Mesir, bila naik bas tu, nampak Arab ni dia ada tattoo di jari, di tangan, di pergelangan tangan. Bila perhati dekat-dekat, rupanya tanda salib. Tattoo yang bertanda salib. Tapi namanya Abdul Karim, namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Abdul Latif. Nama Arab, nama Islam, tapi agamanya agama bukan Islam. Kalau tengok pula bagaimana orang perempuannya bertudung. Tapi rupa-rupanya mereka ini ialah orang yang beragama Yahudi. Maka pakaian tidak melambangkan keimanan. Pakaian tidak melambangkan agama seseorang. Maka sebab itu, tetapi kalau macam kita pula Islam, tiba-tiba pakai seluar pendek je semedang. Islam ke? Islam katanya. Yang itu di kalangan orang-orang yang engkar arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petang-petang cuba pergi Padang Polo. Petang-petang. Tapi jangan makan pula. Kalau mau pergi Padang Polo, makan je roja. Nah, bangsa lain pergi berjoging, menyihatkan badan. Kita menyihatkan badan juga, tapi menambah berat badan. Maksudnya penuh keliling tu, makan je roja. Tak apa, tak salah nak makan. Tuan-tuan perasan tak? Berapa ramai orang kita yang tak tutup aurat, yang pergi ke Padang Polo. Padang Polo ni tempat mudahlah kita nak jumpa orang ramai, kita kata begitulah. Maksudnya berapa ramai orang yang tak tutup aurat, yang tak pakai tudung, yang pakai seluar pendek. Cuba bagi salam tengok.
Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Islam. Boleh jawab salam tu Islam lah kan? Saya cakap ke dia, Islam. Ingat kafir tadi. Cuba cakap kopi tu dekat dia. Boleh bergaduh. Apa, ingat saya bukan Islam ke? Ni tengok IC saya Islam ni. Tapi tak tutup aurat. Maka ni yang kita katakan keingkaran berlaku. Makin lama makin ingkar. Makin lama makin ingkar. Serupalah puan-puan di Nabi mana pun. Nabi Adam ke Nabi Nuh ke Nabi Hud ke Nabi Soleh ke Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail ke. Mula-mula puan-puan beriman pada Allah. Mula-mula turun kitab contohnya beriman dengan kitab. Tapi lama-lama makin tidak beriman. Makin lama makin meninggalkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita risau, puan-puan, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita ni tidak menjadi seperti mana begitu. Tak sambung. Banyak hilang lagi. Dua kuasa besar ini mewakili negara yang bertamadun. Justeru peristiwa ini menarik perhatian dunia akan betapa mulianya Baitullah, merupakan tempat yang dipilih Allah untuk disucikan. Seorang daripada penduduknya dipilih menjadi Nabi. Ini merupakan tafsiran bagi hikmah Allah yang terselindung, yakni bagaimana Allah membantu orang musyrikin, dah baca dah tadi ni, menghadapi golongan iman, yakni Abraha, dan dengan cara yang sebab musababnya boleh dijadikan sebagai panduan kita. Tak sabur. Abdul Muttalib mempunyai 10 orang anak lelaki. 10 orang tu ialah anak lelaki. Namanya. Dan dalam kitab sirah yang lain menyatakan bahawa anak Abdul Muttalib ialah seramai 16 orang. 10 lelaki, 6 perempuan. Apa buktinya? Mak saudara Nabi. Kalau perempuan tuan-tuan pergi ke Baqi', perkeburan Baqi', ada satu kubur belah kanan. Kuburnya mak saudara Nabi yang bernama Safiyah, wallahu ta'ala alam. Maksudnya, ada anak perempuan Abdul Muttalib ni. Cuma kita dulu, sekolah dulu, belajar, anak Abdul Muttalib 10 orang. Semua laki-laki. Mana? Dan rupanya tak dikira lagi dengan anak-anak perempuan. Siapa nama anak Abdul Muttalib? Yang pertama Al-Haris, Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Khaidah, Al-Miqwan, Safar dan juga Al-Abbas. Dan ada juga pandangan menyatakan bahawa 11, iaitu yang bernama Kutam. Ya, cuba tengok seorang-seorang sekejap. Al-Harith, jarang dengar nama ini. Az-Zubair pun jarang dengar. Abu Talib banyak kali dengar. Orang yang akhirnya dia pertahankan Nabi tetapi dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni yang kita kata Abu Talib ni abang pada Abdullah tu. Abdullah bapa Nabi Rasulullah. Hamzah asal tak beriman akhirnya masuk Islam. Abu Lahab sampai sudah lawan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita katakan bahawa orang yang lawan Nabi, orang yang lawan Islam ni bukan orang lain. Saudara dia. Bapa saudara dia. Adik kepada bapa dia sendiri yang lawan Islam, yang lawan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Ghaidah jarang dengar, Al-Miqwam jarang dengar, Safar jarang dengar, Al-Abbas biasa dengar. Al-Abbas ni pun akhirnya masuk Islam. Anak kepada Al-Abbas seorang perawi hadis, Abdullah bin Abbas. Dia berjaya merawikan ataupun meriwayatkan banyak hadis-hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambung lagi. Maknanya, dan ada juga menyatakan 13 orang. 2 daripadanya bernama Abdul Ka'bah dan juga Hajjal. Wallahu ta'ala alam. 10 ke, 11 ke, 13 ke, ini adalah semuanya sejarah yang tidak perlu digaduhkan. Ada pendapat menyatakan bahawa Abdul Ka'bah, yakni Al-Miqwam dan Hajjaj ialah Al-Ghaidah dan juga tidak ada yang bernama Kutam. Beliau juga mempunyai 6 orang anak perempuan. Ini saya sebut tadi. Ada 6 orang anak perempuan. Yang pertama namanya Ummul Hakim ataupun Baidah, Barrah, Atiqah, Safiyah, Arwa, Umaymah. Perempuan nama biasa kalau orang kita ni. Atiqah ada, Safiyah ada, mana? Umaymah ada mungkin. Arwa jarang sangat. Barrah jarang sangat. Umpamanya
Maka inilah 16 orang ataupun mungkin 19 orang anaknya Abdul Muttalib, satu mak, satu bapa. Tadi baru saya terbaca ada orang kita di Malaysia ni semak sebapa 18 beradik. Subhanallah, hebat. Kalau tuan-tuan perempuan perasan, ada seorang ustaz di Ipoh ni, Al-Fadhil Ustaz Hafiz Sobri, kawan saya namanya, semak sebapa 16 beradik. 16 beradik semak sebapa. Saya tanya dia, kot bapaknya nikah 2 ke 3 ke 4 ke ni, sebab jarang sangat dengar 16 ni. Kalau dulu-dulu mungkin ya, tapi bila sekarang tak, dia kata semak sebapa. Saya tanya adik dia pun semak sebapa. Umpamanya hebat. Umpamanya Nabi suka kan anak yang ramai, Nabi suka umatnya yang ramai. Adapun anak tak ramai, anak sedikit ataupun tidak beranak, maka itu juga ialah hikmah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan rasa kecewa. Ada umpamanya, minta maaf saya sebut ya, orang perempuan kadang-kadang anaknya seorang, kadang-kadang anaknya 2 orang, kadang-kadang anaknya 3 orang, kadang-kadang tak ada anak langsung. Umpamanya mak saudara saya contohnya 2 orang tak ada anak langsung. Mak saya yang seorang lagi anaknya seorang. Maksudnya anak tak ramai. Tiba time saya perempuan, saya anak seorang, tak ada adik-beradik. Tiba time saya 7 pula lebantainya. Ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang kata pada bapak saya lah, anak seorang cucunya ramai katanya. Cucunya sampai 7 pun kuasa Allah. Umpamanya adalah tu hikmah. Alhamdulillah. Umpamanya ada hikmah. Umpamanya sebab tu bini saya kata, bila anak ramai-ramai bising-bising ni, saya runsin kadang-kadang. Jadi bini saya faham, dia kata orang tak ada adik-beradik, dia tak biasa dengar bunyi rusin-rusin ni, tak biasa dengar bunyi bising-bising. Macam itulah umpamanya. Jadi yang dia tu tak apalah, dia tu 7 beradik. Orang rumah saya ni 7 beradik. Jadi dia biasa dah rusing-rusing ni, dia biasa bising sana bising sini. Dia sendiri 7 beradik. Dan dapat anak 7 pula, memang betul lah tu. Umpamanya sambung umpamanya last. Abdullah bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abdullah bernama Fatimah binti Amru bin Ais bin Imran bin Mahzum bin Yaqzan bin Murrah. Abdullah merupakan anak Abdul Muttalib yang terbaik. Beliaulah yang paling sopan, yang paling disayangi oleh mereka. Beliau dikenali sebagai Az-Zabih ataupun Az-Zabih. Di dalam bahasa Arab dipanggil sebagai Az-Zabih dengan huruf zal. Maksudnya Az-Zabih, dalam kod Melayu dia tulis Zabih. Maksudnya Az-Zabih ni maksud apa? Yang disembelih ataupun mangsa penyembelihan. Kenapa? Sebab setelah mendapat 10 orang anak dan mereka semua berupaya melindunginya, Abdul Muttalib memberitahu mereka mengenai nazarnya. Rupanya Abdul Muttalib dulu pernah bernazar, kalaulah aku dapat 10 orang anak lelaki dan 10 orang anak lelaki ni membesar dengan baik, maka nanti aku akan sembelih salah seorang daripadanya. Maka itulah kisahnya Abdullah yang nak disembelih. Bukan saja-saja tidak, bukan zalim tidak, tetapi nazar. Tuan-tuan puan-puan, hari ini kalaulah kita bernazar macam ini, sah ataupun tak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab ianya memudaratkan. Anak tak boleh sembelih, anak tak boleh ditanam. Kan ke dulu Arab jahiliah dulu anak perempuan ditanam hidup-hidup umpamanya. Kemudian anak lelaki kalau dapat 10 orang disembelih seorangnya, tanda nazar. Kalau Sungai Nil dulu disembelih anak perempuan yang dara dicampakkan dalam Sungai Nil. Umpamanya itu untuk mengalir Sungai Nil tu begitu umpan. Setiap tahun begitu. Macam kita dulu-dululah. Apa pergi ke laut tu? Apa nama? Apa? Mandi safar, umpamanya, wallahu taala alam. Saya pun tak pasti macam mana. Tapi ada sekali, umpamanya, saya tak tahulah benda ni. Alhamdulillah kita ni tak ada dah hari ni. Dah tak buat dah. Tapi ada sekali saya mandi satu tempat di Malaysia, mandi laut, tiba-tiba terpijak tengkorak. Sungguh, ni cerita betul. Maknanya saya sendiri mengalami terpijak tengkorak dan saya tak pasti tengkorak tu orang.
kambing ke binatang ke, saya nak pegang-pegang, pijak tu sakit kaki pegang, nampak terus saya buang. Kita pun risau juga kan, kot apa benda-bendanya, kot ada belaan-belaan yang Allah Ta'ala alam. Tapi moga-moga itu ialah binatang. Namanya, moga-moga itu adalah yang lama-lama dulu zaman-zaman jahiliah dulu. Maknanya moga-moganya begitu. Maka begitulah Abdul Muttalib, yang mana Abdul Muttalib pernah dia bernazar kalaulah dapat 10 orang anak lelaki dan anak lelaki itu membesar dengan baik, maka akan disembelihkan salah seorang daripadanya. Maka sebab itulah puan-puan berlakulah kisah penyembelihan Abdullah. Puan, jadi macam mana boleh dipilih Abdullah? Kenapa dipilih Abdullah? Bersambung. Ingat drama Melayu dia ada sambung. Sejarah Islam pun insya-Allah akan ada sambungannya. Puan-puan tanda muka surat 71 dalam nombor 3 perenggan yang kedua tu tanda dekat dapat anak 10 orang tu. Maksudnya belum lagi kita bercerita tentang bagaimana Abdul Muttalib menulis nama anak-anaknya, dibawa kepada Khubal, dibawa kepada digoncangkan anak panahnya, wallahu ta'ala alam. Ini kemudian insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Soalan. Any question? Sebab dah janji tadi dah. Ada soalan? Ya, sila. Yes, betul. Saja nak test saja, tengok tak tengok. Nama filem itu ialah Kingdom of Heaven. Negeri syurga. Kan? Kingdom ni negeri, negara, heaven tu syurga. Syurga dunia. Itu maksud dia. Menceritakan bagaimana kisah Baitul Maqdis pada zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan raja orang-orang Masih ketika itu ada penyakit sopak yang terpaksa dia pakai topeng, terpaksa dia pakai baju tebal tutup sopaknya, tuan-tuan. Dan raja itulah yang buat perjanjian dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tak nak berperang. Stand down, tuan-tuan. Maksudnya Islam dengan agama lain berdamai. Tetapi perjanjian itu akhirnya adik ipar dia, tuan-tuan, yang serang orang-orang Islam semasa on the way perjalanan nak pergi haji. Panjang ceritanya. InsyaAllah minggu depan kita cerita. Dah 2 kali bersambung. Saya nak tulis hari ni berapa bulan? Hari ni 21 hari bulan 9 22. Any soalan? Any question yang lain? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah maftah alaina, Allah maftah alaina, Allah maftah alaina. Ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami untuk kami ini menerima segala ajaran kitab Al-Quranmu ya Allah, untuk kami ini menerima segala sunnah Nabi-Mu ya Allah, untuk kami ini menerima segala sunnah sirah hadis-hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami ini ya Allah, satukanlah hati-hati kami ini di kalangan orang Islam, di kalangan orang beriman pada zaman kami ini ya Allah, zaman yang sering kali bertelingkah, zaman yang sedang berlaku peperangan sesama Islam ya Allah. Satukanlah hati-hati kami ini untuk kami ini bersatu hati melaksanakan titah perintah hukum hakam perundangan-Mu ya Allah, untuk kami ini melaksanakan hukum hakam perundangan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puan-puan, kalau ada yang malu-malu nak bertanya